Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan saya, Cikgu Salina. Hari ini kita akan belajar tentang cara menulis rumusan. Okey, seperti yang sedia maklum, rumusan ni saya telah pun terangkan dalam Google Meet tempoh hari. Rumusan akan ada pada kertas 2. Okey, dan markah rumusan adalah sebanyak 30 markah. InsyaAllah kalau boleh awak faham dan awak cuba skor untuk dapatkan 30 markah ni. Okey. Yang pertama kita akan pergi dahulu kepada panduan umum menulis rumusan. Okey, yang pertama. Petikan berdasarkan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Okey. Apa maksud tidak kurang daripada 2 fokus ni? Okey, sebenarnya soalan rumusan dia akan tanya melebihi satu fokus. Dia mungkin bagi satu petikan dan dalam petikan tu dia ada 2 fokus. Sama ada usaha atau langkah atau kesan ataupun peranan ke tanggungjawab ke. 2 fokus. So tak adalah satu petikan tu dia cuma tanya tentang usaha sahaja. Tidak ada. Dia biasanya akan melebihi daripada satu fokus, sama ada 2 fokus ataupun 3 fokus. Contohnya, mungkin petikan tu akan tanya usaha dan juga peranan. Okey, itu contoh yang tidak kurang daripada 2 fokus. Okey, yang kedua, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Sama ada petikan prosa, puisi atau grafik. Okey. Tetapi mempunyai tema yang sama. Maksud dia kat sini, untuk rumusan, bahan rumusan, dia kemungkinan akan bagi 2. Okey, memang dia akan bagi 2 bahan. 2 ataupun 3 bahan. Okey, bahan yang pertama mungkin petikan biasa saja. Okey, bahan yang kedua mungkin puisi, sama ada pantun ke, sajak ke. Tetapi dia masih lagi mempunyai tema yang sama. Pun dia boleh bagi grafik, iaitu gambar-gambaran. Okey. Dan yang ketiga, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Maksud tugasan dekat sini, dia tak ada lah direct tulis dekat arahan soalan tu awak kena buat rumusan tentang usaha-usaha. Tidak ada arahan macam tu. Yang pastinya awak kena baca dulu petikan dan dapat nilai dekat situ. Petikan tu bila awak baca, awak boleh tahu, oh petikan ni dia banyak ceritakan tentang usaha. Pada perenggan kedua, dia banyak ceritakan tentang tanggungjawab contohnya. So, daripada situ, bila awak dah baca petikan tu, awak akan dapat cari fokus sendiri. So, awak tahulah petikan ni dia ceritakan tentang apa. Dia nak apa? Fokus di usaha dan juga tanggungjawab ataupun peranan. Ni contoh dia. Tidak ada yang dalam arahan dia nak apa-apa. Yang penting awak kena baca dan faham sendiri petikan tersebut. Okey, yang keempat, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Okey, inilah yang cikgu masukkan tadi tu, yang nombor 3 tu. Awak baca dulu, lepas tu awak kenal pasti semua fokus yang ada dalam bahan-bahan tersebut. Okey, yang kelima, calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Kalau contoh awak baca petikan tu, okey, semua bahan tu petikan ke, puisi ke, dia kata ada, bila awak baca ada 3 fokus. Bermakna awak kena ambil ketiga-tiga fokus tersebut. Jangan tinggal salah satu. Dia nak 8 isi. Pilihlah mungkin fokus 1 tentang usaha, awak ambil 2. Fokus tentang tanggungjawab, awak ambil 3. 3 lagi. Contoh dia bagi fokus tentang kesan. Ambil lagi 3 tentang kesan. Yang pasti kena wajib ambil ke semua fokus. Dan yang keenam, rumusan tidak melebihi 120 patah
perkataan. Ingat tidak melebihi 120 patah perkataan. Jangan lebih. Biasanya untuk rumusan kita akan buat 4 perenggan lah. 1 perenggan isi, 1 pendahuluan, 2 perenggan isi dan 1 perenggan lagi untuk penutup atau kesimpulan. Okey. Yang ketujuh ialah kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Bahan tu tema dia tentang apa. Jadi awak buatlah kesimpulan berdasarkan tema bahan-bahan yang diberikan. Dan last sekali, jawapan hendaklah ditulis dalam esei ataupun pemerengganan. Atau macam karangan lah. Kena buat dalam esei. Dia tak adalah istilah rumusan ni kena buat poin-poin. Cari isi, tulis poin. Cari isi, tulis poin. Tidak ada. Wajib tulis dalam esei ataupun pemerengganan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan rumusan. Okey, dekat sini cikgu bagi 2 bahan tau. Okey, yang pertama bahan dia berdasarkan petikan. Yang kedua berdasarkan bahan grafik. Inilah maksud dia. Petikan ni esei yang panjang lah. Manakala grafik dia lebih kepada gambar-gambar. Okey, kalau nampak dekat sini, kita baca soalan dia. Dia cuma bagi arahan macam ni je. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, dekat arahan dia, dia tidak memfokuskan kepada apa-apa arahan. Dia cuma bagi fokus arahan awak dekat macam mana? Buat je satu rumusan. Yang panjangnya tidak melebihi 120. Jadi, awak kena baca dahulu petikan-petikan tersebut. Okey, cikgu lajukan sikit. Cikgu tak baca semualah petikan tersebut. Okey. Kita tengok apa yang dibolkan, apa yang dihitamkan tebal tu. Okey. Untuk perenggan yang pertama, okey, dekat sini dia kata menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey. So dekat sini dia dah bagi dah perkataan atau ayat. Okey, usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Yang tu dipanggil sebagai fokus. Itu dipanggil sebagai fokus yang pertama. Dah jumpa dah. Fokus yang pertama ialah usaha. Apa isi dia? Isi dia yang pertama ialah menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang. Okey. Isi seterusnya, okey, program-program yang bercorakkan kenegaraan. Okey, tu dekat fokus yang pertama tentang usaha kita dah jumpa 2 isi. Kita tengok lagi pada perenggan yang pertama. Okey, kalau kita tengok kat situ tiada yang dibolkan. Okey. Pun tiada isi sepenting dekat perenggan yang pertama. Okey, seterusnya kita masuk kepada perenggan yang kedua. Okey. Perenggan yang kedua, okey, dibuka dekat sini. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, mereka berperanan. Okey. So, bertanggungjawab dan berperanan tu adalah dipanggil sebagai fokus yang kedua. Sebab dia berbeza tau dengan usaha. Satu usaha, langkah, cara. Okey, satu lagi dia menceritakan tentang tanggungjawab dan juga peranan. Jadi, tanggungjawab dan peranan ni dia akan menjadi fokus yang kedua. Okey. So, mana isi-isi untuk fokus yang kedua? Okey, isi yang pertama dia membina kejayaan negara. Okey, itu satu isi. Okey. Huraian tak perlu ambil. Contoh-contoh pun tidak perlu ambil. Ambil isi sahaja. Okey. Isi yang kedua, mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Okey, itu dalam perenggan yang kedua. Kita baca lagi pada perenggan yang ketiga. Okey, pada perenggan yang ketiga, ayat yang pertama, tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda. Okey. Bila tengok perenggan yang ketiga, dia masih lagi menceritakan tentang tanggungjawab, tentang peranan. So, bermakna mungkin isi yang perenggan yang ketiga ni masih lagi berfokus kepada fokus yang kedua, iaitu tanggungjawab dan juga peranan. Okey. Isi seterusnya ialah yang ketiga, mereka perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Okey. Isi seterusnya,
memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Isi yang keempat tu. Isi yang kelima, mengisi perjuangan kemerdekaan. Dan last sekali, memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan oleh setiap rakyat di negara ini. Jadi, awak nampak tak? Dekat satu petikan, dia ada dua fokus. Fokus yang pertama tentang ni, usaha. Okey. Fokus yang kedua tentang tanggungjawab dan juga peranan. Okey. So, dekat sini, dekat usaha, kita ada dua isi. Untuk fokus yang pertama, pada fokus yang kedua iaitu tanggungjawab dan juga peranan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 isi. So, untuk dalam petikan ni kita dah ada 8 isi. Cukup dah kan kalau kita nak buat rumusan. Memang dia nak 8 isi. Tetapi awak kena ingat, awak masih ada lagi satu bahan. Okey, bahan yang kedua iaitu bahan grafik. Awak kena ambil tau isi penting dalam kedua-dua bahan. Jangan ambil dalam satu bahan saja. Kita tengok pada bahan yang kedua. Bahan yang kedua, kalau kita tengok gambar ni, dia cuma tulis apa? Pelancaran Bulan Kebangsaan 2019 oleh Kementerian Komunikasi. Kita tengok yang kecil-kecil ni. Okey, 3 Ogos. Dia kata apa? Pelancaran Bulan Kebangsaan 2019 di Dataran Pahlawan Melaka. Pada 31 Ogos, Hari Kebangsaan 2019 di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan yang ketiga, 16 September adalah Hari Malaysia 2019 yang diadakan di Kuching, Sarawak. So, kalau kita tengok kepada bahan grafik ni, dia melibatkan kepada sambutan. Bila sambutan, dia merujuk kepada usaha. Okey, usahalah maknanya. Okey, so kita boleh cakap dekat sini. Usaha untuk, kita ambil balik fokus yang pertama. Usaha apa ni? Usaha meningkatkan semangat patriotisme dengan mengadakan pelancaran Bulan Kebangsaan. Okey, pelancaran Hari Kebangsaan, mengadakan Hari Malaysia. Tu contoh. Okey. So, kita dapatlah pada petikan yang pertama, kita dapat 8 isi. Pada bahan grafik yang kedua, kita dapat 3 isi. Tapi isi fokus yang pertama, fokus usaha. Jadi, kita dapat lihat fokus yang pertama tentang usaha, kita ada 2, 5. Ada 5 isi. Okey, dan fokus yang kedua berdasarkan petikan yang pertama iaitu tanggungjawab dan juga peranan, kita dapat 6 isi. So, semua isi kita ada 11 isi. Jadi, kita boleh tulis rumusan dengan memilih 8 isi sahaja. Okey, kita sambung lagi. Ni cara paling mudah kita bahagikan. Kita dah jumpa dari isi-isi kita dalam petikan dan juga bahan grafik. Kita asingkan. Mana fokus yang pertama, mana fokus yang kedua. Okey. Contoh fokus yang pertama. Usaha meningkatkan semangat patriotisme. Kita jumpa dalam petikan tadi kan. Okey. So, dia letaklah 2 isi dekat sini yang kita jumpa tadi. Fokus yang kedua, tanggungjawab atau peranan, tugas generasi muda. Kita jumpa 6 isi kan. So, letaklah 6 isi dalam ni. Okey, untuk petikan. Lepas tu, untuk bahan grafik pula, kita jumpa satu fokus saja. Fokus siapa? Fokus dia sama je dengan fokus pertama. Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. So, dekat sini ada 4 fokus. Okey, awak senaraikan dulu. Lepas tu nanti barulah kita akan buat perenggan untuk rumusan. Okey, kita sambung kepada contoh jawapan rumusan. Okey, seperti yang cikgu maklumkan tadi, kita akan buat 4 perenggan. Okey. Perenggan yang pertama tentang pendahuluan, perenggan yang kedua dan ketiga dia berkaitan dengan isi, dan last sekali perenggan yang keempat kita akan masuk kepada kesimpulan. Okey. Tengok cara menulis perenggan pendahuluan. Okey. Semua sama je. Cara untuk menulis perenggan pendahuluan adalah sama. Guna ayat yang sama sahaja. Macam ni je. Rumusan membincangkan
Lepas tu masukkan fokus yang pertama dan fokus yang kedua. Fokus yang pertama kita apa? Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Okey. Dan masukkan fokus yang kedua, tanggungjawab generasi muda. Kalau contoh kita jumpa 3 fokus, satu lagi fokus kesan pun masukkan. Serta kesan semangat patriotisme kepada generasi muda. Itu contoh. Jadi sebenarnya soalan kita sekarang ni dia cuma letakkan 2 fokus saja. Jadi awak letakkan 2 fokus je lah. Tapi ayat dekat depan tu wajib wajib rumusan membincangkan. Jangan buat ayat sendiri. Guna ayat rumusan membincangkan sahaja. Okay. So, kita masuk kepada isi. Isi ni kita kena salin sahaja. Ataupun awak guna ayat awak sendiri. Isi yang masih lagi isi yang sama. Tapi awak guna ayat awak sendiri. Nak salin balik pun, okey. Tapi markah bahasa mungkin kurang sikit. Kalau awak olah sikit, tukar sikit bahasa perkataan tu, insyaAllah markah awak tinggi sikit. Okay, jadi benda ni salin je. Okay. Contoh berdasarkan bahan 1, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah mengadakan kempen kibarkan jalur gemilang. Okey. Yang kedua, seterusnya menganjurkan program-program yang bercorakkan kenegaraan. Okey. Seterusnya, tanggungjawab okey, tu dia ceritakan pada perenggan yang kedua dia menceritakan dulu tentang fokus yang pertama dalam petikan. Okey, disambung pula dia masuk kepada fokus yang kedua tetapi masih lagi dalam petikan. Okey. Tanggungjawab tugas generasi muda pula ialah membina kejayaan negara. Dia ambil fokus yang kedua, tanggungjawab. Okey. Selanjutnya, tengok dia guna penanda wacana ni. Selanjutnya, mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Okey, ni untuk isi keempat. So, dekat perenggan 1, kita dah ada 4 isi. 2 isi diambil pada fokus yang pertama dalam petikan. 2 isi lagi diambil pada fokus yang kedua dalam petikan. Okey. So, kita masuk. Jadi, dah ada 4 isi. Balance lagi 4 isi tu. Dia akan ambil pada fokus yang pertama tapi dalam bahan grafik. Ingat jangan tinggal bahan yang kedua. Jangan ambil semua isi dalam bahan yang pertama saja. Kena ambil juga dalam bahan yang kedua untuk cukupkan 8 isi. Okey. So, dekat sini dia kata, manakala berdasarkan bahan 2, langkah-langkah meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah pelancaran bulan kebangsaan. Selain itu, ingat, 1 isi 1 ayat. Walaupun isi dia pendek je, isi dia apa? Pelancaran bulan kebangsaan saja. Tapi, nak buat isi lain, kena guna penanda wacana lagi. Selain itu, menyambut Hari Kebangsaan. Okey. Akhir sekali, menyambut Hari Malaysia dan menghayati tema Hari Kebangsaan. Jadi, dekat sini, kita dah ada cukup 8 isi untuk kedua-dua perenggan. Okey. Dan kesimpulan. Kesimpulan dia mesti berdasarkan tema kedua-dua bahan tu. Tema kedua-dua bahan kita tentang apa? Semangat patriotik kan? Semangat patriotism. Okay. Kesimpulannya, semua pihak, semua pihak perlu bersinergi untuk memupuk semangat patriotism agar dapat menjaminkan kesejahteraan negara dan mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan kaum. Okay. So, dekat kesimpulan, kita kena ada rujuk kepada apa yang dicadangkan. Dah gunalah perkataan suka tu supaya untuk apa? K. K apa? Saya lupa dah. A agar. Suka guna tu. Ni dekat perenggan yang perenggan last kali ni untuk kesimpulan dia guna perkataan untuk. Okey. Untuk apa? Okey. Dan ni contoh dekat sebelah dia adalah contoh markah. Okey. Dekat sini
Awak ada ke dua-dua fokus untuk rumusan, untuk pendahuluan awak ada dua-dua fokus, awak tulis dua-dua fokus, awak akan dapat 2 markah. Isi kalau semua betul, awak akan dapat automatik 16 markah. Kesimpulan pun betul. Dapat 2 markah. So, bahasa automatik awak akan dapat 9 hingga 10 markah jika tiada kesalahan bahasa. Dan jumlah markah mungkin awak akan dapat 30 ataupun 29 markah. So, markah 29, 30 tu berada dalam, 28 hingga 30 tu berada dalam markah cemerlang. Okey. Sebelum tu, mungkin awak tertanya, cikgu boleh tak fokus 1 tu untuk petikan awak letak 2 sebab dia ada 2 je. So, fokus 2 untuk dalam petikan tu awak nak letak 4. So, jadi 6. Bila jadi 6, awak boleh ambil fokus dalam grafik tu ambil 2 je. Asalkan dia cukup 8. Boleh Boleh ambil mana-mana. Cuma awak kena pastikan janganlah ambil isi yang terlalu panjang. Sebab kalau isi yang terlalu panjang dan bila awak salin saja awak tak olahkan untuk jadi pendek, awak kemungkinan akan terlebih perkataan. Awak kena hati-hati dekat situ. Pastikan karangan penulisan rumusan awak tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Okey, dan saya harapkan awak, insya-Allah awak faham apa yang saya terangkan. Jika tak faham, awak boleh Telegram. Okey, cek secara personal dengan saya. Apa yang awak tak faham, macam mana nak cari isi ke, awak tak faham macam tu ke? Okey, awak boleh cek secara personal. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.